Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu kita hari ini di podcast Silaturahim UMSKAL, dan hari ini kita bersama dengan Dr. Lily Suzin Kimin, pegawai perubatan UMS. Selamat petang, Doktor. Petang. Sudah makan? Sudah. Petang sudah. Minum petang. Sudah minum petang. Dah minum petang belum lah. Lepas ni lah, insyaAllah, Doktor ya. Iya. Okeylah, Doktor. Kita ada beberapa sedikit lah pertanyaan mengenai penyakit berjangkit kronik ni, dan ataupun lebih penyakit kronik. Penyakit kronik. Penyakit kronik. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit apa itu penyakit kronik, dan sebelum tu kenalkanlah diri Doktor. Okay. Ya, silakan Doktor. Okey, boleh. Mungkin banyak sudah kenal lah kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, orangnya cantik, cute. Ya, betul. Saya pegawai perubatan yang bertugas under Hospital Universiti Malaysia Sabah, tapi yang ditempatkan di klinik rawatan warga UMSKAL inilah. Okay. Nama saya rasa orang kenal jugalah. Boleh panggil Lily sahajalah. Dr. Lily ya. Betul. Okay. So topik kita penyakit kronik actually besar lah kan, kita punya topik hari ini. Kalau kita cakap penyakit kronik ni, dia boleh jadi berjangkit, dia boleh jadi tidak berjangkit. Tapi kalau kita cakap definisinya sajalah, penyakit kronik ni kita boleh kategoriskan sebagai penyakit yang dia berpanjangan dalam masa 3 bulan ke atas. Macam tu. Kalau 3 bulan ke bawah tu kita boleh cakap dia acute. So 3 bulan dia boleh hilang macam tu saja. Sekarang ni dia panjang lah. Dia lama sikit. Alamak, ada terima call lah pula. Tak apa. Tak apalah. Pandailah cari Hafiz kejap. Okay. Maksudnya penyakit kronik yang panjang tu dengan rawatan macam tu. Betul. Penyakit kronik dengan rawatan lah. So dia punya masa adalah 3 bulan dan ke atas. Ke atas 3 bulan ke atas, itu kronik lah. Itu kita considerkan sebagai kronik lah. So actually banyak. Asalkan penyakit yang berterusan 3 bulan ke atas, dia perlu ubat apa segala, dia perlu temu janji. Itu semua kita kategoriskan sebagai penyakit kronik. So contoh, kalau macam kita punya masyarakat di sini, bukan setakat di dalam UMSKAL ini saja, di mana-mana pun kita pergilah, memang biasalah kan penyakit 3 serangkai lah, penyakit darah tinggi, mewah manis tu. Betul. Itu semua memang part of penyakit kronik. Okay, kita tidak tinggalkan juga contoh macam penyakit kanser, itu semua pun. Yes, betul. Kalau jadi dari segi berjangkit yang lama macam tuberkulosis, itu dia boleh, tuberkulosis tu dia boleh treat dan boleh cure lagi, boleh sembuh lagi. Ada beberapa macam HIV, itu semua yang memang berpanjangan. Dia punya cure tu belum tentu lagi lah. Dia just boleh control itu penyakit saja. Lebih teruk lagi kita cakap. Dengan rawatan, memberi ubat, dan sembuh tu kita tidak pasti. Yes, betul. So itu definisinya lah. Definisi penyakit kronik. Betul. Mungkin juga saya boleh bertanya sedikit, penyakit kronik yang di kalangan warga UMS ni, bukan kita nak apalkan untuk orang kata peringatan kepada yang belum sakit. Mungkin sekarang penyakit apa yang paling banyak mungkin bukan banyak, yang biasa yang biasa doktor saya pernah jumpa. Paling selalu kan kolesterol. Kolesterol gila yang paling banyak lah. Sama ada makan ubat, perlu makan ubat, tidak perlu makan ubat, they just go for diet control saja pun memang kolesterol yang paling common. Kan kita biasalah, kita ada medical check up 40. Check up 40 tu kalau kita tengok dia punya keputusan darah, mula-mula cantik, gula lulus cantik. Buka lagi, kolesterol, ni sangkut. Gitu. Kebanyakan memang kolesterol punya part yang sangkut lah. Tapi walaupun sangkut, dorang tidak semestinya perlu makan ubat. Perlu diet saja. Tidak perlu diet. Dia punya first management memang go for healthy lifestyle dahulu. Kalau kita sudah go for healthy lifestyle, dia sudah cuba
jaga makan, sudah exercise, kita sudah bagi masa, lepas tu kita repeat balik darah kolesterol tu sama juga. Sama juga. Macam tu, marilah kita start ubat lah. Start ubat. Macam tu lah. Ubat tu pun dipantau dalam ubat tu, beberapa of course, bulan. ya, betul. Kita akan pantau dia punya permulaan tu. Biasanya kita advise dulu bila start ni, kita bagi tahu dulu kesan sampingannya. So, kalau rasa macam ubat tu tidak sesuai, kita masih ada pilihan ubat lain yang kita boleh yang ubah. sesuai. Yes, betul. Selepas itu kita akan tengok lagi dia punya keputusan darah, tengok dia punya ubat tu ada mengganggu dia punya bacaan darah ataupun tidak. Begitulah. So itu paling common lah, paling selalu kolesterol kita sebut. Kalau dalam bahasa kami panggil dia dyslipidemia lah. Kalau biasa-biasa tinggi kolesterol. Tinggi kolesterol begitu. Kalau bukan kolesterol, ada yang satu common adalah darah tinggi. Salah. Terlebih makan. Terlebih makan. Apa pula tu? Ya, betul lah. Terlebih makan. So darah tinggi tu antara yang quite common di sinilah juga. Nah, terus yang ketiga tu second top lah. Second top lah. Yang ketiga tu macam biasalah kencing manis. Okey. Kencing manis. Di kalangan antara tiga ni lah. Ada juga kencing manis itu. Ada. Di kalangan pelajar kita ada. Di ketiga-tiga penyakit ni. Tiga penyakit ini orang punya part kolesterol tu jarang sikit kita check sebab diorang bukan datang untuk medical check up. Biasalah kan, sometimes diorang datang macam kalau medical check up yang pelajar baru datang medical check up, macam tu full kita medical boleh dapat dia punya darah je, tekanan darah je. Yang blood taking macam ni diorang tiada. Kolesterol part juga, part tu kita tidak nampak sangat. Kita just nampak diorang punya tekanan darah. So kita boleh rule out orang punya darah tinggi, which is memang dalam kalangan pelajar ni ada beberapa orang lah yang kita startkan ubat darah tinggi, kita monitor. Ada juga walaupun muda. Betul. Muda jangan bermakna kau tidak penyakit. Betul. Sekarang sudah berubah sudah. Kehidupan lah kan. Betul. So memang ada juga. Lepas tu ada beberapa yang kencing manis, tapi yang kencing manis bukan detect daripada sinilah, yang memang dorang memang ada kencing manis sebelum. Memang ada sebelum. Yes, betul. Memang sebelum datang di sini memang dorang membesar ataupun memang dorang sudah ada kencing manis. Memang sudah noted lah. Gitu. Ada je lah 2-3 orang yang kita nampak macam kita bila nampak darah dia tinggi, so kita akan ambil darah full set macam tu, nampaklah gula ada sedikit tinggi. Tapi yang tu adalah disebabkan oleh kita panggil sebagai metabolic syndrome. So diorang memang darah tinggi ada, diorang punya berat badan pun berlebihan juga. So diorang punya kolesterol berlebihan, uric acid ada berlebihan sikit. So dia metabolic syndrome lah, which kalau diorang go for healthy lifestyle, turunkan berat badan, that's gonna help. Dia akan menurunkan boleh itu membantu semua sedikit. Betul. So dalam kalangan pelajar ni pun memang ada jugalah. Ada juga. Memang ada. Darah tinggi tu pun memang ada beberapa. Kolesterol tu mungkin 1-2 orang macam tu lah. Tapi kalau kita screen je kita punya student-student ni, semua contoh lah, just mau buat research macam tu, tengok dalam kalangan orang muda ni berapa ramai ada kolesterol, kita ambil je darah student-student tu, banyak je tu yang tertangkap. Kurus bukan bermakna kau tiada kolesterol. Mungkin ada orang-orang kampung bercakap selalu ada darah tinggi keturunan. Betul. Adakah macam tu doktor dalam sudut perubatan? Betul. Actually itu kita salah satu faktor yang kita akan pandang juga. Tersenarai untuk dipandang. Kalau student tu dia datang mak ayah dia tinggi, dia punya tekanan darah kan. Kita bagilah dia record, check kau check kau punya tekanan darah hari-hari, datang sini klinik, kita tengok trend dia macam mana, sentiasa tinggi ataupun tidak. Itu salah satu. Lepas tu yang kedua kita akan tanya, kau punya mamak bapa ada darah tinggi kan? Kebanyakan orang berkata begitu kan. Betul. Itu salah satu soalan memang kami akan tanya juga, sebab kalau mamak bapa dia ada, besar kemungkinan dia punya anak pun akan ada. Risiko untuk dapat itu lagi tinggi. Daripada keturunan tu tadi. Keturunan. So actually dia bukan sangat keturunan, bukan yang kita cakap dia punya kaitan adalah dari segi macam mana family dia membesar dengan family dia kan, macam mana parents dia makan, macam mana lifestyle dia punya parents. So anak dia akan buat benda yang sama. So risiko untuk dapat penyakit itu akan dapat jugalah. Begitu. Bukan daripada DNA ke apa. Tidak, itu kalau ada dia very little lah. Tapi yes, memang kita akan pandang tinggi lah untuk orang-orang yang family history ada darah tinggi. Ada contoh, ada history of sakit jantung sebelum ni, kencing manis. Betul. Antara-antaranya. So boleh tahulah dia punya anak-anak ni kena jagalah Sebab yang saya tahu pun kita ni selalunya
Tidak ada darah tinggi, ada gout. Oh. GDL, orang Labuan kata okay. GDL. Jadi dari sudut Yes. pemakanan, kan Betul. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit apa itu gout sebenarnya. Daripada mana? Ada yang pernah saya dapat tahu, ada yang mengatakan dari sudut pemakanan. Kan? Betul, setuju. Actually setuju. Gout tu actually dia adalah inflamasi. Dia inflamasi yang disebabkan oleh purin lah, uric acid yang tinggi. So uric acid tu dia berkumpul di sendi. So bila dia kumpul banyak di sendi, masa tu lah dia jadi attack. Satu gout orang selalu yang first attack first time dia dapat gout tu selalu nyari mana? Ibu jari kaki. Ibu jari kaki, okey. Mana-mana antara 10. Ibu jari kaki. Yang 10 jari di mana-mana kedudukannya? Ibu jarinya. Ibu jari. Bukan juga sini juga. Selalunya. Selalunya yang ibu jari, yang kaki punya tu lah, dia akan merah di situ. Rasa panas, rasa sakit-sakitnya di Okey. situ. Nauzubillah. Kalau first time jadi situ kan, memang yang ni confirm lah ni memang gout ni. Gout boleh dirawat ataupun tidak, doktor? Of course boleh. Boleh dirawat. Boleh dirawat. Dia punya rawatan dia jenis yang kita ada beberapa jenis ubat untuk gout lah. Contoh kalau macam attack, dia baru first time kena gout. Kita akan ambilkan dia punya darah, kita akan bagi dia punya ubat yang kalau macam acute attack gout ni dia boleh jadi chronic and acute. Sebab dia boleh berpanjangan, tapi dia boleh juga yang acute, sekejap jadi attack, 1 minggu lepas tu dia sihat sudah. So masa dia attack tu ada beberapa jenis ubat lah yang dibagi yang betul. So ubatnya selalu ubat tahan sakit. Itu is a must lah, sebab sakit orang yang dapat tahu ni sakit. Betul sakit. Betul. Walaupun belum rasa. Saya pun belum, tapi saya tengok kawan-kawan memang begitu. Memang sakit. So ubat tahan sakit. Lepas tu dia ada lagi satu ubat yang kita panggil sebagai colchicine lah, untuk membantu untuk mengurangkan keradangannya tu. Lepas tu ada sesetengah diorang boleh bagi steroid base juga untuk menurunkan dia punya bengkak. Tapi kalau steroid base tu tidak makan pun tidak apa juga. Yang penting 2 ni lah dimakan. 2 ubat tu tadi. Yes, betul. Lepas tu kalau gout ni dalam masa seminggu macam tu dia akan hilang, dia akan reda. Macam tu. So kalau uric acid tinggi, dia attack balik. Betul. So uric acid tu yang kita perlu kawal. So contoh kalau orang tu dia sudah dalam 1 tahun tu kerap sangat dia dapat dia punya gout attack tu, lebih daripada 3 kali dalam 1 tahun. Lepas tu kita tengok dia punya uric acid level memang tinggi. Macam tu kita akan bincang lagi. Bincang lagi. Kita kena bagi dia ubat menurunkan uric acid. Itu macam itulah. Uric tu dia tidak kepada darah ataupun macam kucing manis tu, orang kata makan gula banyak. Darah tinggi makan lemak garam kan? Betul garam tinggi. Kalau uric acid ni dia datang daripada makanan lah. Itulah bagi saya sama aja. Betul, makanan. Cuma makanan dia ada beberapa spesifik lah. Dia punya makanan tu makanan yang tinggi purin. Sebenarnya kalau orang-orang yang gout ni dia pun tahu sudah makanan apa yang dia kena elak. So dia tahu lepas kalau dia makan tu besoknya kena bengkak ya. Contoh-contoh makanannya lah kan selalunya yang datang daripada kacang. Kacang lah, macam kacang panjang, tu kacang semua. Tanah kacang tanah apa semua. Daripada kacang tu dia akan menyebabkan gout. Lepas tu organ-organ dalaman. Macam kalau orang jadi suka makan paru ke organ-organ dalaman tu lah. Tu dorang sangat banyak dengan purin. Seafood, daging-daging merah. Daging merah. Yang tu akan menyebabkan gout tu lah. Betul. Ada beberapa jenis ikan which saya lupa sebab saya tidak berapa kenal ikan. Betul. Jadi makan je doktor ya. Ikan apa nak tahulah. Ya betul. Jadi ada beberapa jenis ikan juga yang menyebabkan. Tapi some lah, ikan bilis tu pantang lah. Ikan bilis. Betul. So itu makanan yang kena dielakkan. Kalau memang sudah tahu gout, makanan kontrol lah. Betul, kontrol. Sebab di kalangan warga kita pun yang saya tahu ada juga yang tidak hilang. Saya bilang kenapa tidak hilang? Dia kata tidak tahu kenapa tidak hilang. Kan? Jadi mungkin cara pemakanan mereka tidak betul.
Macam doktor cakap tadi. Tidak hilang maksudnya macam mana? Tidak pernah bagus. Pelik juga saya Mungkin kan. sakit je macam tu. Ataupun dia macam seminggu kita sekejap ada on off lah. Makan lah. Kan. Dari sudut makanan lah tu kan doktor. Makanan. Tidak ada lah. Macam tu lah bila kita cakap dia kerap banyak kali dia sepatutnya makan satu jenis ubat lagi untuk buang uric acid tu. Uric ini yang acid. selalu orang kalau saya jumpa lah kan, bukan setakat kita punya warga sini, kalau saya pengalaman daripada di luar, yang luar pun sama juga. Mau startkan ubat tu kan bukan senang, susah. Kita mau startkan ubat tu pun kita akan terangkan macam-macam, banyak-banyak supaya at least pesakit tu faham. Kau makan ubat tu dia tidak akan 100% terus menghilangkan selamanya kau tak akan dapat gout. Tidak. Fungsi ubat tu adalah menurunkan you punya uric acid sahaja. Kalau salah makan sama juga uric acid balik juga tinggi juga. Betul. Itu orang punya salah faham dengan betul. Actually. Macam juga kita cerita darah tinggi. Ada yang cakap bila dah makan ubat sampai bila-bila you makan. Adakah benda tu boleh dibuang tu? Ada juga sesetengah orang, tapi most of the people yang sudah start dia akan continuous lah. Cuma ada je 3 orang kalau yang macam dia biasanya bila dia sudah berusia lah. Bila dia sudah berusia tu memang ada yang beberapa rendah sudah tekanan darahnya. Kalau kita bagi lagi ubat darah tinggi tambah rendah lagi. Bagus, jangan dibagilah kita. Iyalah, mana dia stop lah. Sama macam kencing manis pun kan. Kencing manis pun sama. Boleh dibuang lah ubat tu kan. So maksudnya siapa pendengar-pendengar yang meninggal, jangan takutlah. Boleh dibuang lah ubat-ubat tu semua. Kan Cuma ubat kolesterol lah sekarang guideline baru cakap memang tidak boleh dibuang lah. Kalau sudah start by kita continue je ubat kolesterol. Cuma dos berkurangan. Cuma dos yang paling low lah. Paling low lah. Betul. Tapi dia sepatutnya continuous lah. Kalau ubat darah tinggi kan ubat kencing manis kan boleh. Kalau apa sudah cantik sudah terkawal apa semua boleh. Gout ke tadi. Kita pantau je macam gout tu. Kita startkan itu ubat yang buang uric acid tu kan, kalau kita panggil sini sebagai allopurinol lah. So ubat tu kalau kita startkan ubat tu kan, kita sudah tercapai dia punya target serum uric acid yang kita mau sudah capai, boleh je off. Boleh off tapi itulah macam biasalah, dia datang daripada pemakanan. Makanan tu adalah makanan-makanan kita harian yang susah untuk dielakkan. So memang agak susah lah. Faham lah juga. Kalau sudah ada kolesterol, ada darah tinggi, ada kencing manis, ada uric acid, semua ada. Kita advice bagi makanan tu nampak macam semua makanan kau nak boleh makan. Tinggal air putih. Betul. Tinggal air putih. Nasi pun disuruh kurangkan. Betul. Selain dari penyakit-penyakit yang tadi kita sebut tu doktor, ada tidak contoh jantung di warga kita ni? Warga kita UMS Kal ni adakah? Ada. Ada juga ya. Tapi kita kena faham lah, mungkin kalau yang betul-betul ada penyakit jantung itu tidak ramai, mungkin 1-2 orang sahaja. Tapi kalau kita cakap pasal risiko, orang-orang yang berisiko untuk dapat sakit jantung, penyakit-penyakit ni semua, kebanyakan kita semua sini semua ada risiko. Ya, betul. Tengoklah, kalau orang-orang yang ada darah tinggi, orang ada kencing manis, orang ada kolesterol, orang yang merokok, ini sudah risiko-risiko dulu sudah lagi tinggi daripada yang lain. Lagi mudah mendapat lah. Mudah kena check in oleh penyakit lah doktor. Betul dapat penyakit kronik lah, penyakit 3 terangkai di selalunya. Tapi tadi doktor dah sebut yang merokok tu tadi. Tertarik juga dengan soalan tu sebenarnya. Macam mana mungkin ada cara dari sudut perubatan untuk membuang tabiat merokok tu mungkin di kalangan keluarga kita ni, warga kita pun boleh dikatakan 50%. Tolak perempuan dia 10%. Doktor mungkin doktor ada sedikit nasihatnya untuk perokok-perokok ni tadi. Saya faham. Untuk kita betul-betul macam buang teruslah habit tu kan memang bukan senang. Sebab sebelum mungkin ni, 20 tahun betul. Sebelum ni sebelum saya join UMS ni, saya di hospital yang sebelumnya saya akan pegang klinik berhenti merokok tu. So macam mana saya review orang-orang yang klinik berhenti merokok, kita bagi advice itu semua tu kan. Nampaklah orang yang betul-betul ada niat
niatnya memang mau berhenti. Betul. Ya. Yang betul-betul ada niat tu memang berjaya. Betul. Kalau yang first visit je pun, first datang jumpa kau rasa macam dia punya niat dah, saya datang ni sebab dipaksa je. Nama itu tak betul. Betul. Itu nampak sudah. Memang tidak mau ni memang tidak akan berjaya ni Ya, gitu. Yang sebab wife dia paksa dia untuk datang. So datanglah. Betul. So yang tu memang tidak akan adalah. Kalau yang betul, so first tu mesti niatnya betul. tu mesti kuat. Betul. Ya, sebab kita mau lawan kita punya tabiat tu bukan senang. Betul. So satu tu niat lah. Kalau kita tengok dari segi perubatannya, beberapa lah kita selalunya kita akan advise ada rawatan caranya. Ada beberapa rawatan ubat tu segala yang pet itu segala punya ada juga. Tapi kalau kita go for a natural way tu lagi bagus lah. Just go for habit. Contoh kalau rasa macam niat gian tu sudah mau datang mau merokok, kita cuba alihkan fikiran kita. Kita pindah ke tempat benda lain. Kita boleh minum air, makan chewing gum. Sometimes orang exercise, pergi sembahyang just untuk lupakan dia punya perangai merokok tadi. Betul. Lepas tu sudah rasa macam ada time. Ini sebenarnya time aku merokok sudah. Lengahkan. Buat benda lain. Lambat sikit. Lambat sikit nanti. So lama-lama dia punya waktu tu akan berkurang lah. So dalam satu hari tu sebelum ni ambil satu pack 20 batang. Nanti kalau dia sudah macam tu, sudah lengah-lengahkan, berkurang sikit lah. Jadi 15. Nanti berkurang lagi 10. Betul. Kalau kita advise orang untuk berhenti merokok pun dia tidak akan terus-terus. Dia akan pelan-pelan. Minggu ni kau kurangkan dulu. Minggu depan kau tengok lagi, kurangkan lagi. Gitu. Sebab ada pengalaman saya lah, orang kata mitos mungkin mitos. Jangan berhenti isap rokok, nanti you sakit. Mungkin doktor sini pernah dengar. Betul. Kan? Jadi dia bukan sangat mitos lah, tapi memang mungkin orang yang sendiri rasa dia merasa dia punya pengalaman berhenti tu dia akan rasa tidak sehat macam tu. Mungkin dia jangan berhenti, nanti you sakit. Betul. Sebab tu saya tidak sarankan orang berhenti mengejut. Kau kalau berhenti pelan-pelan, sekejap, step by step. Kalau betul-betul lah sudah tidak dapat lah, you rasa macam perlu bantuan ubat apa segala, yang tu kena pergi klinik berhenti merokok yang memang betul-betul ada. UMS ada? UMS tidak ada. UMS KK ada. UMS KK ada. UMS dekat sini saya belum dapat lagi. Tapi kita ada je klinik kesihatan sebab kami pun agak rapat juga selalu juga dengan Jabatan Berhubung, Kesihatan. Betul. So diorang pun ada cakap juga, diorang ada klinik berhenti merokok, diorang rajin juga buat program-program jalan luar untuk klinik berhenti merokok. So salah satunya cara yang boleh kita lah. Satu lagi yang saya perasan kalau saya cerita dengan pesakit tu kan, tanya merokok kah tidak? Merokok. Nak pernah berhenti saya? Pernah. Dulu berhenti sudah, tapi kenapa merokok balik? Kawan. Benda yang tidak dinafikan. Betul, pengaruh betul. So Betul tu. So, macam mana doktor menangani benda tu? Yang susah. Betul. Tapi itu back to one person tu lah. So actually kita sometimes bila orang offer, mungkin dia segan juga nanti dikatakan sombong kan, dia menolak tu benda kan. Betul. Tapi mungkin dijadikan kita punya habit lah, jangan offer Betul. Mengkali lah kan. Mungkin doktor boleh bawa lah tadi unit berhenti merokok. Mungkin sekarang pun yang saya nampak KRW tu sendiri membuat medical check up macam yang hari ini doktor. Mungkin ramai kaki tangan akan cek. Mungkin doktor akan buat kempen berhenti rokok mungkin. Betul. Mungkin doktor boleh akan buat lah. Yes, betul. Kami punya planning untuk tahun ni aktiviti klinik kira macam sudah set lah, dengan harapan berjalan lah kalau program-program betul insyaallah berjalan insyaallah akan dirancang juga berhenti merokok tu. Itu program mungkin besar, pameran dia kodkan kita program besar. At least orang kata 1 tahun satu peserta yang keluar daripada habit tu tadi mungkin satu kejayaan. Betul, kejayaan. Mungkin kejayaan tu betul. Harap-harap berjaya lah. Yes. KPI kepada KRW. KPI idea yang bagus. Alamak. Kan mungkin lah kan. Betul. Mungkin boleh kita boleh jalankan mungkin dalam masa 6 bulan macam tu. Bincang pengurusan lah kan. Budget. Mungkin doktor ada kongsi lagi penyakit kronik yang lain selain dari yang saya sebut tadi, mungkin saya tidak ingat.
Okey. Ah, Apa lagi? Sebab ini yang paling common lah kita tu cakap. kau yang paling banyak. Yang paling common. Yang betul, lah ni. betul. Kalau kita cakap pasal 3 penyakit serangkai ni, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, diorang adalah satu geng lah. Satu geng. Satu geng. Satu geng. Itulah. Okey. Bila diorang satu geng tu, diorang akan menyebabkan banyak lagi penyakit-penyakit lain lah, komplikasinya lah. kolesterol. Contoh macam yang apakah tu? Kalau daripada 3 serangkai ni dia boleh jadi sakit jantung, dia boleh jadi stroke, itu semualah. So kalau kita cakap dari sudut kesihatannya, 3 penyakit inilah yang kita sepatutnya kita boleh halang. Ya, okey. Ya, kita boleh prevent. Ya, prevent. Jangan Betul, hilang. betul, ya, ya. Prevention is better than cure. Ya, betul. Itu benda-benda yang kita boleh halang. Boleh halang, sebetulnya. betul. So, back to one person tu lah, Ya. macam mana dia mau go for healthy lifestyle untuk menghalang tu Betul. semua kan. Okay. Selain daripada penyakit-penyakit tu, kalau kita cakap penyakit berjangkit yang kronik yang lain dalam kalangan kita punya community ni tidak banyak lah. Just saya mau tekankan sikit pasal kencing manis ni. Ya. Macam kurang sikit kita cakap pasal kencing manis. Ya. Kita tekankan sikit. Kencing manis ni actually bila kita sudah start ubat, kita akan kawal, kita akan tengok dia punya progress lah, dia punya gula tu ada penurunan ataupun tidak. Ya, Okay. So kita akan pandang benda tu. Sometimes bila kita ada limit, kita punya ubat dekat sini. Okay, bila kita ubat yang nampak gula dia tinggi sudah, yang perlu kita jarum tu semua, selalunya yang tu saya sudah tidak akan manage apa di nama sini. tu? Insulin. Insulin ya, insulin lah. Okey. Selalunya saya tidak akan manage dekat sini lah. So, saya pun tidak ada ubat insulin dekat Okey, sini. okey. So kalau sudah nampak macam okay, ini terlampau tinggi, kita tidak boleh kawal dengan ubat, kita perlu insulin, saya akan refer out lah. Okay. Okey. So refer out, at least dia ada, kalau macam klinik kesihatan membidai lah, kita tengok community kita yang dekat Labuan ni saja. Betul. Klinik kesihatan membidai itu at least dia ada Warga kita. betul. Warga kita. Diorang ada penjagaan yang lebih detail lah untuk orang-orang yang kencing manis yang tinggi ni. Sebab kalau kencing manis ni, kalau kita cakap pasal dia punya komplikasi kan lagi banyak. Dari darah tinggi. Dari lebih darah tinggi. Komplikasi dia detail sikit, banyak kena dicek. Dia menyebabkan masalah mata lah, Betul. perlu buat laser segala lah. Tapi doktor pakai cermin mata bukan. Yang Bukan. Bermain doktor, bermain. Memang. yang ni masalah suka belajar gelap-gelap, itu. tengok telefon itu masalah. Teruskan doktor, teruskan. Okay. So selain daripada mata, kencing manis ni dia menyebabkan kita punya mengganggu peripheral neuropati, kita panggil. Itu adalah rasanya tangan kaki ni Apa tu? selalu Kebas? kebas. Okey. Jadi spesifik tangan dengan kaki je. Dia tapak tangan, tapak kaki tu selalu Tapak rasa kaki, kebas-kebas. okey. So itu adalah salah satu kencing manis punya komplikasi. Komplikasi. Kita belum cakap lagi pasal komplikasi buah pinggang. Okey. Okay. Antara terkesan tadi. Betul. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang darah kencing manisnya tinggi, bukan yang saya suka-suka untuk refer out. Saya depends on tengok dia punya keadaan. Kita sudah try untuk kawal, kita sudah maximizekan dia punya oral diabetic medication dia tu, tapi tidak dapat. Then kita terpaksa lah outkan dia, Tapi yang tu means for a better choice lah. Sebab management diorang lebih detail. Diorang boleh buat mata. Diorang boleh cek mata dan semua. Diorang ada dietitian yang boleh ajar makanan macam mana. So dia lebih detail actually. So there's ada sebab kenapa kita merefer out tu. Ya, betul. Betul. Sebab yang saya faham pun doktor ni ada bidang masing-masing. Kan betul mungkin saya tahu, tapi doktor lagi tahu, doktor lah. Macam tu kan. Betul. So, itu sajalah. Ada lagi yang dikongsi doktor? Yang punya kronik ni mungkin doktor mungkin ada lagi. Kalau mau cakap ni tak boleh habis kita. Tak pernah. Yang doktor boleh kongsi Betul. Tidak pernah Satu habis. lagi yang saya rasa kita punya community patut tahulah compliance to medication. Okay. Kalau kami punya ayat, kami panggil compliance lah. Compliance, kalau bahasa Melayunya apa kita mau cakap tu, dia macam kita makan ubat hari-hari. Gitu. Dia macam mana bahasanya? kita ialah takut kebergantungan pada ubat lah. Kan betul okey. Sebab kita punya orang dia jenis yang pandai lupa makan ubat. Betul. Betul. Kadang dia bukan lupa, sengaja nak makan gitu. Mungkin juga untuk ambil ubat tu queue yang panjang malas. Mungkin betul. betul. Sebab itulah kita patut macam menekankan
Kesedaran. Orang yang kalau sudah kita start ubat, especially ubat darah tinggi, ubat kencing manis, jangan stop sendiri. Itu jawapan yang paling common lah. Stop Betul. sendiri. Jangan Ya. stop sendiri. Kita kena tunggu advice daripada doktor. Doktor. Kalau doktor memang cakap, okey dah ni, bolehlah kita try stop. Kita try stop, nanti kita monitor lagi balik, tengok macam baru stop. Baru stop. Jangan stop sendiri. Sebab selalunya kadang- kita akan jadi doktor sendiri. Saya rasa saya betul. okey. Saya rasa saya okey. Betul ya? Mungkin doktor pernah jumpa. betul, Saya rasa saya okey. Terus okey. Kan? Biasalah, kadang ubat kencing manis, darah tinggi ni dia tiada simptom. Oh ya. Ada setengah orang saja ada simptom. Ya, Orang betul. yang diam-diam dia rasa sehat, Nampak. sejahtera, tapi actually dia tidak sehat. Silent Macam killer. tu. Betul. Kan? Itu yang saya risau kadang-kadang bila saya jumpa yang makan ubat enggak? Enggak. Tapi ubat kita bagi. Tapi tak makan. Dibuang ubat pula. Tak makan. Lepas tu yang time mau ambil ubat sudah kan kita supply ubat selalunya sebulan-sebulan. Ya, okey. Lepas tu tidak datang ambil ubat. Macam Saya rasa saya okey. Sebabnya kami punya concern adalah kalau kita tidak makan ubat, tapi nanti lagi tinggi, kita mau adjust ubat tu pun kita kena bagi dos yang lagi tinggi. Sometimes kita ubat darah tinggi ni bukan cakap senang kita bagi just tau. Dia macam-macam jenis tau. Kita kena Banyak tengok mana jenis. satu yang paling sesuai untuk orang ni. Ya, Macam ya. tu. Kita kena Okey. tengok dia punya kesan sampingan lagi. Macam-macam. Macam mana? So bila kita sudah start tu sepatutnya dikontinukan lah. Ya. Makan lah. Makan lah. Sampai yang kita cakap okey boleh. Kalau tidak sesuai, rasa macam ubat tu rasa macam tidak selesa lah, ada kesan sampingan dan menyebabkan gastrik ke apa. Rasa macam mau tukar kan. Datang klinik, jumpa bagi doktor. tahu. Ya, Kita betul. try adjust, kita boleh bantu. Boleh Gitu. bantu. Just jangan, paling saya risau kalau yang bukan kita punya warga lah, kalau yang macam dulu Di luar-luar sana, ya, luar ya. lah selalu kan. Mungkin- Ditanya makan ubat enggak? Makan, rupanya enggak. Itu yang paling Hukum sunat merisaukan, betul. Takut kena marah kalau bagi tahu nak makan ubat. So Tapi cakap je lah makan. Ya, Gitu. tapi Dr. Lily bukan pemarah rasanya. Kan? Tapi membebel tu ada jugalah. Ada biasa untuk kesihatan kan doktor kan. Kalau siapa yang terjumpa membebel tu minta maaf Normal lah. Ya. Tapi tak apalah doktor. Ya, bagi saya itu saja doktor. Kita memberi penerangan sedikit pada warga mungkin, warga kita. Dari saya itu sajalah. Okey. Ya doktor, terima kasih juga doktor pada hari ini sudi datang pada podcast Silaturahim Meskal. Ya. Mungkin ada kata-kata akhir dari doktor untuk warga yang sudah dalam rawatan dan pada warga yang jangan kau masuk dalam list rawatan. Mungkin ada. Okey, betul. Silakan. Betul. Ya. Okey. Kepada warga yang sudah dalam rawatan, tidak kisahlah. Saya tidak kisah rawatan tu di bawah klinik rawatan warga. Mana-mana lah ya. Ada klinik kah, klinik panel kah, ada klinik kesihatan membidai kah, ada hospital labuan kah. Kalau ada appointment tu continue sajalah. Okey. Sebab bila sudah sembuh, rasa okey, kita pandai panjangkan appointment, kita pandai bagi tahu okey, cukup sudah, kita jumpa bila perlu saja. Macam tu. Ubat tu continuous makan lah. Ya, betul. Kita bagi sebab bila kita nampak, kita pun tidak suka-suka bagi. Kalau kita nampak macam okey boleh stop sudah, kita akan stopkan. okey. Kalau rasa tidak sesuai, rasa mau, kita boleh runding, jangan risau. Boleh kau Lawat tim, saja. Boleh Betul. kau tim. Ke mana-mana aja, datang saja, Ya. lawat saja ke mana-mana tu. Betul. Untuk yang belum Nah. under rawatan, Under rawatan, betul. okey. Itu bukan bermaksud yang mereka sehat. Selamat. Gitu. Belum betul sehat dan selamat. Betul. Saya punya advice adalah selalunya bila saya jumpa orang yang 40 ke atas, pernah ambil darah, better ambil. Betul. Better check. Kadang kita tahu lebih awal tu lagi bagus Bagus daripada mencegah. kita tahu lambat. Yes, Ya, betul. mencegah baik dari rawatan. Betul tak? So siapa-siapa yang belum pergi ambil darah ke apakah, tapi Betul. ada niat mau kan, pergi sajalah. Takut. Betul. Itu yang apa yang saya faham je. Beberapa orang memang macam takut. Takut menerima realiti yang dia Ya. ada sesuatu. Ya, betul, Kan, betul. Tapi kalau dapat itu duit, lagi bagus actually. ya. Kalau dapat duit dia tidak takut. Dapat penyakit ni orang takut doktor. Betul. Kan doktor? Oh, betul lah. Siapa suka dapat penyakit kan? Betul. Okay, kena jaga. Okeylah doktor. Terima kasih. Sebelum jom kita menutup podcast Silaturahim Meskal, mungkin saya rasa tidak terlambat untuk mengatakan selamat tahun baru Okay. 2025. Kan sekarang bulan Februari. Mungkin juga doktor ada mau mengatakan selamat tahun baru dan kita insya-Allah
sama-sama akan mendapat bulan puasa. Betul. Mungkin puasa ni yang makan ubat tu tak boleh puasa. Betul kan doktor? Tidak. Oh tidak betul. Itu tidak betul ya? Tidak betul. Boleh saja. Boleh saja. So, boleh saja. kali ini kalau kawan-kawan saya puasa. Saya tak puasa sebab makan ubat. Tidak betul doktor ya? Oh. Mungkin doktor mengatakan selamat tahun baru kepada warga kita. Selamat tahun baru kepada warga UMSK. Tidak lupa juga kepada yang akan berpuasa. Ya, Selamat betul. menyambut apakah namanya tu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Menyambut bulan Ramadan. Ya. Okay, selamat berpuasa lah. Okay, untuk yang ada penyakit, especially yang kencing manis Kencing lah. manis. Darah tinggi. Kencing manis. Darah tinggi dia tidak berapa kisah sangatnya. Okey, sebab dia boleh makan pagi. Okay. Ubatnya tu boleh, dia orang sekali je ubatnya tu kalau darah tinggi tu. Especially tadi kencing manis lah ya. Kencing manis. Ya. Orang yang kencing manis tu kalau rasa macam confused mau tanya pasal ubat, sebab kalau kencing manis dia ada beberapa sikit perubahan dia punya ubat kalau masa puasa ni lah. Okey. Cara kalau rasa pemakanan betul. Okay. Kalau rasa macam was-was lah, tidak pasti mau tanya, datanglah, visitlah kami di klinik tu. Sewarga. Boleh bertanya pasal ubat. Cara pemakanan cara tu tadi. pemakanan, especially masa puasa ni. Untuk orang yang ada kencing manis, dia orang bukan tidak boleh puasa, boleh je. Cuma dia orang patut faham yang masa puasa tu, kalau puasa dia orang rasa macam ada tanda-tanda gula kurang, yang itu dinasihatkan untuk bukalah puasa. Okey. Gitu. Oh, Dia gitu. boleh puasa, cuma Boleh kita puasa. kena berjaga-jaga lah. Kalau ada mesin sendiri gula di rumah lagi bagus. Bila ada simptom-simptom, cek, tengok rendah, makanlah. Gitu. Orang kencing manis lebih pemantauannya lah. Betul, Ya, lebih kan, pemantauannya. Bukan bermaksud tidak boleh. Boleh. Tapi kena tahulah Kena risiko-risikonya. Kena tanya yang pakar lah. Doktor lah sendiri. Jangan tanya dengan orang lain pula. Betul juga. Kan, betul kan? Kita tanya orang lain, Betul. salah pula advice-nya. Salah advice dah. Betul. Okey, betul pula. So, Doktor Lily, terima kasih Sama-sama. kerana sudi datang pada hari ini di pusat podcast Silaturahmi Meskar, dan pada penonton-penonton juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat berpuasa yang minggu depan insyaAllah. Okey, dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.